Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 主出来的弟兄姐妹平安。 Bersyukur kepada Tuhan di tengah kesibukan kita, Dia masih mengundang kita untuk bisa beristirahat di tempat ini. 非常感恩，在我们忙碌的时间里面，上帝仍然赐给我们机会，让我们可以来到他的殿中来向他祷告。 Dan pada malam ini kita akan sama-sama kembali diperlengkapi dengan kebenaran 我们也 firman 可以 Tuhan. 在这里被神的话所祷告。 Karena itu mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. 在这之前，让我们低头祷告。 Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. 亲爱的主，我们感谢你，因着主你的恩典，我们向你感恩。 Seharian kami sudah bekerja dengan keras. 我们已经一整天勤劳的工作。 Sekarang kami diberikan waktu untuk bisa berkumpul di tempat ini disegarkan dengan firman-Mu. 这个时候，你是给我们这个机会，让我们可以在这里得着主你的话的复兴。 Maka Tuhan, kami memohon kepadamu, berikanlah kami ketenangan. 因此，主啊，求你安静我们的心， Agar kami boleh fokus memahami apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. 让我们可以集中精神来听主你要向我们说的话。 Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. 你的名得着最大的荣耀。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Kita akan baca dari Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-25 sampai 32. 我们要一起来念路加福音第2章，从第25节到第32节。 Ayat 25 sampai 26 akan dibacakan dalam bahasa Indonesia. 25、26节先用印尼文来念， Lalu ayat 27 sampai 32 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 接下来27到32我们用华语一起来念。 Saya bacakan ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. 27节，他受了圣灵的感动，进入圣殿，正遇见耶稣的父母抱着孩子进来，要照律法的规矩办理。西面就用手接过他来，称颂上帝说：“主啊，如今可以照你的话释放仆人安然的去世，因为我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的，是照亮外邦人的光，又是你民以色列的荣耀。” Bapak Ibu Saudara, antisipasi itu sudah menjadi satu kegiatan yang secara natural dilakukan oleh kita. 弟兄姐妹，在我们的日常生活里面，我们经常在期待着， Baik itu untuk antisipasi untuk perayaan besar yang dilakukan setiap tahunnya, 我们期待着每一年一些的大节日， seperti Chinese New Year dan Natal, 就好像中国新年以及是圣诞节， ataupun antisipasi hal-hal tertentu yang begitu indah buat kita. 或者呢，期待那是非常美丽的这个日子。 Contohnya seperti kelahiran daripada buah hati kita, 就比如说，我们有新的孩子， atau enggak THR dan gaji ke-13. 或者呢，我们得到了这个红包，并且这是第13个月的这个薪水， Momen ketika kita wisuda, 或者呢，我们在毕业典礼的时候， ataupun ketika kita tahu bakal cuti panjang. 或者呢有比较长的时间来休假。 Dan di dalam masa antisipasi itu kita pasti akan mempersiapkan banyak hal. 因此，我们每个人在期待的时候，我们会预备一些的东西。 Misalnya seorang dokter memberitahukan kepada sepasang suami istri bahwa buah hati mereka akan lahir di bulan Desember. 比如说，有一位医生向就是一对新的夫妇，他将在某某的时间生下他的孩子。 Maka di dalam antisipasi mereka untuk menyambut anak mereka yang lahir di bulan Desember, 因此，他们在迎接他的新的孩子的期待当中， mereka akan mempersiapkan banyak hal. 肯定他将预备许多的事。 Mereka akan mulai mencari barang-barang yang dibutuhkan untuk anak mereka. 他们在那里预备他们孩子所需要的一些东西。
Mereka mungkin akan mencari tips and trick daripada teman-teman mereka yang sudah punya anak lebih dulu. 并且可能他们会就是向已经有孩子的这个比他更有孩子的人在那里询问。 Atau mungkin mereka akan mengikuti, menonton sejumlah video yang berbicara tentang parenting. 或者呢，他们就是经常就是看那些关于这个做父母的这个视频。 Maka Bapak Ibu Saudara, prinsip yang sama itu juga berlaku ketika kita membicarakan tentang hari kelahiran Yesus. 同样的，当我们要迎接主耶稣的诞生的时候，我们同样的是期待他。 Hari kelahiran Yesus itu seharusnya disertai dengan sebuah antisipasi dari orang-orang percaya. 其实主耶稣的降临是我们每一个基督徒应该所期待的。 Tapi izinkan saya bertanya, berapa banyak orang Kristen yang melakukan antisipasi menjelang hari kelahiran Yesus? 但是，请问在我们当中，特别是基督徒，是否对主耶稣的这个诞生有很好的期待呢？ Bukankah mungkin antisipasi yang dilakukan oleh orang Kristen menjelang hari kelahiran Yesus itu adalah merencanakan liburan akhir tahun? 非常可能我们在期待或者迎接这个主耶稣的诞生的时候，他们在那里就是准备怎么样的去这个度假。 Sampai hari ini saya secara pribadi belum ada mendengar antisipasi yang dilakukan oleh orang-orang Kristen menjelang hari kelahirannya Yesus. 直到如今，我还没有真正的听到一个很好的怎么样的期待着这个主耶稣的降生。 Kebanyakan yang saya masih dengar sampai hari ini adalah rencana-rencana untuk pergi ke luar negeri di akhir tahun. 我所听到的大部分就是说，我预备就是要去外国去度假。 Kebanyakan yang saya dengar itu adalah persiapan-persiapan untuk mempersiapkan Christmas Eve, Christmas celebration, ibadah Natal. 也不少的人在那里预备怎么样的来这个过这个圣诞节的这个就是这个庆祝，或者是在这个庆祝圣诞节的这个预备。 Atau juga ada rencana-rencana, yuk kita pergi belanja ke toko ini, ke toko itu. Kenapa? Karena ada diskon besar. 也可能有不少的人跑到大公司里面，在那边购买，因为有大减价。 Tentu saya bukan mengatakan bahwa semua itu adalah tindakan yang salah. 当然，我刚才所说的并不是说不好。 Tidak ada masalah kalau kita sudah punya rencana untuk jalan-jalan ke luar negeri di akhir tahun. 其实，如果我们有计划在这个就是年终的时候，我们去国外的时候的话，这个也是不错的。 Tidak ada yang salah juga kalau kita begitu sibuk mempersiapkan yang terbaik untuk Christmas Eve, celebration, bahkan juga untuk ibadah Natal. 如果说我们在预备这个圣诞节的晚会或者是圣诞节的庆祝，我们在那里忙忙碌碌，也不会说错误的事。 Ataupun ketika kita berpikir saya mau belanja ketika ada diskon besar. 或者呢，我们因着有大减价，我要去购买一些东西。 Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau antisipasi kita akan hari kelahiran Yesus hanya seperti itu, 但是弟兄姐妹，如果我们单单这样的这个期待主耶稣基督的诞生的话， bukankah ini adalah hal yang sangat mengkhawatirkan? 岂不是这是非常让人担心的事吗？ Karena itu kita perlu banyak belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Simeon. 因此，我们多么的需要去学习一个在圣经里面所说的，就是西面。 Satu-satunya tokoh Alkitab yang dicatat tidak akan meninggal sebelum dia melihat Mesias adalah Simeon. 圣经里面就说到这个人，就是在他未死之前，他会见到这个主耶稣基督。 Dan berdasarkan ayat 26, kita tahu ternyata Simeon bisa mengetahui hal itu karena diilhamkan oleh Roh Kudus. 就像在这个26节里面所说的，西面能够知道这一切，就是因着他在做圣灵的启示。 Dan ilham inilah yang akhirnya membuat Simeon mempersiapkan diri untuk antisipasi kedatangan Mesias. 西面就因着这个圣灵的启示呢，他就好好的期待着这个主耶稣的降生。 Tapi yang jadi pertanyaannya, apa wujud nyata Simeon mempersiapkan diri
untuk antisipasi kedatangan Mesias. 问题就是我们怎么能够看到西面是真正的期待着这个主耶稣基督的降生呢？ Maka untuk antisipasi kedatangan Mesias, Simeon memperhatikan kondisi spiritualitasnya di hadapan Tuhan. 为此呢，西面为了迎接这样的这个主耶稣的降生的时候，他就是预备好自己属灵的光景。 Dan hal ini sudah terlihat di ayat 25. 就像第25节里面所说的， Lukas mencatat dengan jelas bahwa Simeon itu menantikan Tuhan memberikan penghiburan kepada bangsa Israel. 在这里路加就是说到这个西面呢，他等待着就是安慰者的来到。 Dan menurut Darrell Bock, ternyata penantian Simeon yang dilakukan oleh Simeon ini sama seperti Zakaria yang menantikan Tuhan memulihkan bangsa Israel seusai daripada pembuangan. 一个名叫达伦伯的这个人，他就说到，就是西面期待这个基督的降生，就如撒迦利亚如何的在他所被掳之地呢，怎么样的期待着上帝复兴以色列一样。 Berarti Simeon menjadikan Tuhan itu sebagai sumber pengharapan di dalam hidupnya. 在这里我们看到，就是西面呢，就把这个基督看为他这个生活的这个重点，也是生活的前沿。 Dia tahu bukan raja yang hebat yang bisa memulihkan bangsa Israel. 他不单单是一个能够复兴以色列的王， Dia tahu bukan harta kekayaan yang banyak yang bisa memulihkan bangsa Israel. 也不因着有丰盛的这个物质能够复兴以色列。 Hanya Tuhan yang mampu memulihkan bangsa Israel. 因为这一切都是因着上帝才能够复兴以色列。 Tapi Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal yang mudah untuk diucapkan dengan bibir kita, tapi sulit untuk dipraktekkan. 弟兄姐妹，像这样的话呢，我们容易在我们的口头上这样说，但是当我们要去做的时候，却不那么容易。 Mungkin mudah bagi kita untuk mengatakan bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan di dalam hidup kita. 可能我们很容易的说，哦，上帝是我们生活中的这个前沿这个恩典的前沿。 Apalagi kalau Tuhan sudah berulang kali menunjukkan bahwa Dia sedang menolong kita, menyertai kita. 因为上帝已经多次的来帮助我们，在我们的生命里面，他跟随着我们。 Tapi bagaimana kalau Tuhan diam 1001 bahasa? 但弟兄姐妹，如果说上帝好像在哪里静默不言的话， Apakah kita masih bisa melihat Tuhan sebagai sumber pengharapan hidup kita? 是否我们仍然有这样的看法，把上帝成为我们祝福的前沿吗？ Atau justru kita mulai mencari pribadi yang lain atau hal-hal yang lain sebagai sumber pengharapan 或者 kita? 在那个时候，我们因着灰心，我们去寻找其他的能够帮助我们所谓的这个恩典的源头。 Kita harus tahu Simeon itu ada di dalam kondisi yang tidak mudah pada saat itu. 其实那个时候西面的光景，他的那个当时的背景是对他很不利的。 Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di ayat 25, ada satu kata, itu adalah kata menantikan. 就是在第25节里面就讲到，在那里期待着。 Itu menunjukkan bahwa Simeon itu ada di dalam satu kondisi seolah-olah Tuhan itu seperti diam 1001 bahasa. 这就好像有一个图画，就是看到这个西面正在那边等待，但是上帝却静默不言。 Saya bisa membayangkan ada begitu banyak orang Israel itu begitu kecewa dengan Tuhan pada saat itu. 我们也可以想象，在那个时候有那么许多的这个以色列人正在对我们的神会心， Karena Tuhan itu dilihat seperti lepas tangan ketika dijanjikan akan pemulihan bangsa Israel. 因为当他们看到上帝说要复兴以色列，但是这个事情却从来直到他们那个时候都没有发生。 Tuhan itu dipandang kayak kamu pribadi yang banyak janji kepada saya, tapi kamu sendiri yang nggak menepati janjimu itu. 他们认为上帝已经允许了我们，但是呢，上帝却没有去成全他的应许。
Maka saya pikir tidak berlebihan kalau banyak orang Israel yang kecewa dengan Tuhan suka menertawakan bahkan mencemooh Simeon. 虽然不奇怪，当时因着以色列人有许多的人在那里灰心，对上帝灰心，并且就嘲笑这个西面。 Mungkin ketika mereka bertemu dengan Simeon di tengah jalan, Simeon dikatakan dasar orang bego, bodoh. 可能他们在路上见到西面的时候，他会说到你是傻瓜。 Walaupun demikian, Simeon tetap menjadikan Tuhan sebagai pengharapan dalam hidupnya. 虽然在这样的光景里面，西面仍然把上帝看成是盼望之前沿。 Ini adalah bentuk nyata Simeon memperhatikan spiritualitasnya. 这就是西面怎么样的来好好的预备他属灵的这个光景的证明。 Bagaimana dengan kita? 那我们怎么办呢？ Apakah hari ini kita masih menjadikan Kristus sebagai sumber pengharapan kita? 是否我们仍然在这个时候，我们仍然相信基督耶稣基督是我们盼望的前沿？ Ketika Tuhan seperti diam 1001 bahasa atau mungkin seperti melupakan kita. 当上帝好像在那里静默不言，好像正在忘记我们一样。 Apakah kita masih menjadikan Kristus sebagai sumber pengharapan kita? 在这样的光景里面，是否我们仍然相信我们的神，我们的主耶稣基督是盼望的源头？ Ketika keluarga kita, teman-teman kita mengatakan kita orang bodoh karena masih mengharapkan Tuhan. 当我们的朋友们、我们的家庭的成员就是因着我们一直有这样的盼望，说我们是傻瓜的时候， Apakah kita masih menjadikan Kristus sebagai sumber pengharapan dalam hidup kita? 是否我们仍然相信耶稣成为我们盼望的源头？ Ketika kita berdoa dan berusaha untuk mengubah pasangan kita agar dia tidak lagi melakukan KDRT. 当我们向神祷告，让我们的这个家里的这个配偶不要有家暴的行动。 Tapi sampai detik ini pasangan kita belum menunjukkan perubahan apapun. 但是直到如今呢，这个是他仍然这样去做，没有改变。 Apakah kita masih menjadikan Kristus sebagai sumber pengharapan kita? 在这样的光景里面，是否我们仍然相信耶稣是我们盼望的源头呢？ Ketika kita berdoa dan berusaha agar anggota keluarga kita mengenal Yesus. 当我们向神祷告，求神帮助，让我们的家庭的成员能够相信耶稣。 Tapi sampai akhir nafas hidup mereka, mereka tidak percaya kepada Yesus. 但是呢，在他生活的最后的时候，他仍然不相信耶稣。 Apakah kita masih menjadikan Kristus sebagai sumber pengharapan kita? 是否我们仍然相信耶稣是我们盼望的源头呢？ Bapak Ibu Saudara, antisipasi Simeon terhadap kedatangan Kristus ternyata tidak berhenti sampai di sana. 亲爱的弟兄姐妹，西面的这个期待不单单停在那个地方， Dia tidak hanya menjadikan Kristus sebagai sumber pengharapannya. 他不单单把基督成为他盼望的源头， Dia juga menjadikan Kristus sebagai satu-satunya pribadi yang berharga di dalam hidupnya. 他也把主耶稣基督当作他人生的最至宝的东西。 Dan hal itu sudah terlihat ketika Simeon dituntun untuk berjumpa dengan Yesus Kristus. 在这里，我们也看到这个圣灵怎么样的引领西面能够见到主耶稣。 Dan perjumpaan itu membuat dia mengucapkan pujian di ayat 29 sampai 32. 当他见到主耶稣的时候，他就像这个圣经里面29到32所说的。 Tapi sungguh disayangkan sekali karena seringkali orang salah menafsirkan ucapan Simeon terutama di ayat 29. 但是在29节里面，有不少的人在那里误解了。 Beberapa pembaca itu sering memahami ucapan Simeon di ayat 29 ini seperti permohonan, Tuhan tolong cepat cabut nyawa saya sekarang. 有不少的人这样解释这个29节，就好像西面呢，当时就向神呼求，让神让他快快的离开这个世界。 Seolah-olah Simeon itu sudah tidak tahan lagi hidup di dalam dunia ini dan dia pengen cepat-cepat pulang kepada pangkuan Bapa.
就好像西面的他没有办法再忍受活在这个世界上，因此呢，希望能够快点回到天家那边。 Padahal maksud ayat 29 tidak seperti itu. 其实29节没有这样，不是这样的解释。 Saya lebih setuju dengan penafsiran daripada Darrell Bock. 这个 Darren Bock 也曾经也这样说。 Setelah melihat Yesus dan mengenalnya, 当西面见到了并且认识他，认识耶稣， Simeon itu merasakan damai. 这个西面呢，心中感到非常的平安。 Segala hal lain dalam hidupnya tidak ada artinya jika dibandingkan dengan melihat dan mengenal Yesus. 因为他感到他所有所经过的一切，如果比起他能够见到并且认识耶稣，是没有办法去比较的。 Penafsiran ini menunjukkan ternyata Simeon itu melihat Yesus, bayi Yesus itu adalah pribadi yang begitu berharga. 这样的解释就是说到西面，他把耶稣成为他的至宝， Dia rela menderita di dalam dunia ini. 他甘愿在这个世上忍受痛苦， Dia rela menderita untuk mengikuti dan percaya kepada Tuhan. 他愿意在这个世上忍受，并且是跟随着耶稣。 Walaupun berulang kali dia sering dikatakan sebagai orang bodoh karena masih berharap kepada Tuhan. 虽然人家多次的说他是傻瓜，因为他仍然要跟随耶稣。 Dia rela melakukan itu semua karena Tuhan begitu berharga di dalam hidupnya. 但是因着主耶稣是他的至宝，因此他愿意这样去行。 Terlebih lagi Simeon tahu bahwa Yesus itu bukan bayi biasa. 更深的就是西面他真正的知道这个耶稣这个婴孩不是平常的一个婴孩。 Bayi Yesus itu adalah pribadi yang nantinya akan menyelamatkan manusia daripada dosa. 因为这个耶稣，这个婴孩耶稣将来他要拯救人类。 Dia tahu Yesus itu bukan Mesias di dalam arti politik. 耶稣呢，并不是说在政治上所说的弥赛亚， Dia adalah Mesias yang nantinya akan membebaskan orang-orang percaya dari perbudakan dosa. 他这个弥赛亚，这个耶稣弥赛亚是将来要这个拯救人类从这个罪恶中。 Dia sadar bahwa tidak ada pribadi yang lain yang dapat membebaskan manusia daripada dosa. 因为要让人从这个罪恶中得到释放，再也没有其他的人。 Itulah sebabnya Tuhan itu menjadi satu-satunya pribadi yang begitu berharga di dalam hidupnya dan tidak dapat tergantikan dengan apapun atau siapapun. 因此呢，西面就把耶稣看成他生命中的最至宝，并且没有其他的东西可以替代的。 Lalu bagaimana dengan kita? 那弟兄姐妹，我们怎么样呢？ Apakah Yesus adalah pribadi yang begitu berharga di dalam hidup kita atau dia hanya dekorasi dalam 是 hidup 否 kita? 我们把耶稣看成是我们生命中的至宝，或者呢，单单成为我们的这个装饰品？ Kalau Yesus memang begitu berharga di dalam hidup kita, 如果主耶稣在我们的生命中是那么的至宝， apakah pengorbanan Yesus di kayu salib itu menggetarkan hati dan pikiran kita? 因此主耶稣在十字架上的牺牲，是否震撼着我们的心呢？ Apakah kasih Yesus yang tidak pernah berkesudahan itu mendorong kita untuk hidup bagi Dia? 主耶稣的这个爱，是否在我们的生命中，起着这个很好的作用呢？ Atau justru sebaliknya Yesus itu memang hanya sebuah dekorasi tambahan di dalam hidup kita? 或者反过来，我们把耶稣看成是我们生活中的这个装饰罢了。 Ternyata Yesus itu tidak lebih dari sebuah tombol call a friend ketika kita sedang di dalam kondisi yang tidak mudah. 更是呢，我们把主耶稣看成是一个经济的这个按钮，当我们遇到困难的时候，我们赶快按它，让耶稣来帮助我们。 Bapak Ibu Saudara, sebuah ironi kalau kita sudah lama jadi orang percaya tapi ternyata Yesus bukanlah pribadi yang berharga dalam hidup kita. 因此很讽刺的，就是说我们已经成为那么久的这个基督徒，但是却没有把耶稣看为我们最首要的。
Ternyata setelah bertahun-tahun jadi orang percaya, berbelas-belas tahun mungkin, ternyata Yesus hanya sebuah dekorasi dalam hidup kita. 已经经过了10几年的我们成为基督徒，但是呢，我们却把主耶稣当成我们人生的这个装饰罢了。 Dia tidak lebih dari sebuah alat yang kita gunakan ketika kita sedang di dalam kondisi yang sulit. 我们单单就是当我们有遇到困难的时候，我们就是像这个紧急的按钮一样，我们按它。 Bahkan mungkin saja hari ini kita menganggap Yesus itu tidak relevan dengan hidup saya. 或者呢，我们认为主耶稣跟我们现今的生活已经不能接连了。 Bukankah sungguh menyedihkan Bapak Ibu Saudara kalau kita antisipasi kedatangan Kristus dengan sikap seperti itu? 如果我们这样的期待这个主耶稣的降生，岂不是非常让人心痛吗？ Bapak Ibu Saudara, ketika kita membicarakan tentang masa antisipasi, 弟兄姐妹，我们谈到这个期待的这个事情， saya pikir kita bukan lagi berbicara tentang antisipasi kelahiran Yesus dalam dunia ini. 我们不单单期待着这个主耶稣在这个世界上的诞生。 Saya lebih setuju dengan perkataan hamba Tuhan yang kita kenal, Musu Gimin. 我更同意就是移民牧师所说的话。 Bagi kita, Minggu Advent itu bukan sekedar kenangan ke masa silam. 我们等待这个基督的降临，并不是说一个就是记忆方面。 Masa penantian kedatangan Mesias yang dilakukan oleh para nabi dan umat Allah di Perjanjian Lama. 就是以前先知他们所预备的， Tetapi juga harapan ke masa depan, 但是且成为我们前面的这个盼望， yaitu penantian gereja kepada Kristus yang akan datang kembali. 那就是神的儿女教会怎么样的期待着基督第二次的再来。 Bapak Ibu Saudara, kita bukan sedang antisipasi kelahiran Yesus karena kelahiran Yesus itu sudah terjadi di masa lampau. 弟兄姐妹，我们再也不期待这个主耶稣的降生，因为2000多年前耶稣已经诞生了。 Tapi yang sekarang kita antisipasi sebagai gereja adalah kedatangan Yesus kedua kalinya di dalam dunia ini. 那我们现在所期待的，我们教会所期待的，就是期待着基督第二次的再来。 Dan di dalam masa antisipasi itu, sudahkah kita memperhatikan keadaan spiritualitas kita? 在这样期待的这个时候呢，是否我们已经预备好我们属灵的这个光景呢？ Apakah kita dengan setia tetap menjadikan Kristus sebagai sumber pengharapan kita? 是我们忠心的，也是就是相信耶稣是我们盼望的源头。 Apakah kita sudah menjadikan Kristus sebagai satu-satunya pribadi yang berharga dalam hidup kita? 是否我们已经把主耶稣看成是我们人生当中唯一的这个最重要的事？ Kita sama-sama berdoa. 我们祷告， Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. 亲爱的主，我们感谢你的话教训了我们。 Tuhan, terima kasih Engkau menyadarkan kami bahwa kami ada di dalam masa antisipasi. 谢谢主，你让我们醒悟到我们是在期待的当中。 Maafkan kami Tuhan kalau seringkali di masa antisipasi ini justru kami bertindak teledor atau mungkin kami tidak bersikap dengan benar di 如果我 hadapan 们在 Tuhan. 期待的时候，我们的行动是那么的随随便便，或者的不对的话，主啊，求你赦免我们。 Maka Tuhan, kami mohon kiranya kami boleh kembali fokus kepada Engkau. 恳求神帮助我们，让我们可以定睛的仰望你。 Biarlah hidup kami boleh terus menjadikan Kristus sebagai sumber pengharapan kami. 让我们的生命、我们的生活是单单的，就是期待着主耶稣，你是我们唯一的救主。 Dan biarlah kami terus melihat bahwa Yesus itu adalah pribadi yang begitu berharga dalam hidup kami. 让我们看到主耶稣，你是在我们生命中最为至宝的。 Tolonglah setiap kami Tuhan, karena kami tahu kami manusia yang lemah dalam melakukan firman-Mu. 主啊，求你帮助我们，因为我们知道我们在行主你的话的时候，我们是那么的软弱。 Biarlah nama Tuhan ini dipermuliakan. 让你的名得着最大的荣耀。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉告主耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。